akan teruskan dengan Expert Talk. Expert Talk ini dia adalah berkaitan dengan kita as an educator, bagaimana untuk mendepani cabaran-cabaran yang ada kepada pelajar-pelajar kita. Apakah approach, teknik yang terbaik untuk grab the attention of our students on how to use the technology as usable as possible. Jadi seterusnya kita akan ada sesi bersama Mr. Kamaru Azman bin Jahidin daripada Digital Transformation Digital Architect yang akan dipengerusikan ataupun akan dimoderatorkan oleh Ustaz Asrul Effendi, seorang ustaz yang berjiwa teknologi yang sangat tinggi. Memang diperkatakan antara ustaz-ustaz yang agak bijak untuk menggunakan teknologi untuk approach IR 4.0 ataupun e-learning ni sendiri. Jadi kita masih menunggu lagi Ustaz Asrul Effendi dan juga Encik Kamaru Azman untuk masuk ke holding room kita ni lah. Okey, sementara itu suka saya untuk mengucapkan jutaan terima kasih untuk mereka yang memberikan komen kami di ruangan komen itu, kerana kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun para hadirin yang perasan, tadi ada beberapa soalan yang Encik Malik bacakan. Sebenarnya soalan tu adalah datang daripada kita punya penonton ataupun audiens secara maya kita. Contohnya ada soalan daripada Encik Fakrul, ada soalan daripada Encik Azmi Kasim, daripada Encik Helmi Ahya Ilmuddin. Semuanya memberikan komen terbaik. Kami ucapkan jutaan terima kasih. Tiada apa yang dapat kami balas kecuali pengorbanan kami untuk memberikan yang terbaik untuk anda di sana. Jadi kami mengharapkan lagi sekiranya lepas ni untuk anda bersedia buat research sikit. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat research sikit berkaitan dengan tajuk kita selepas ini, iaitu Malaysia Educators Be Ready to the Next Challenge. Pastikan soalan tuan-tuan dan puan-puan tu dah cari. Kalau sekiranya anda melihat strip ini secara berkumpulan, kalau boleh kalau secara berkumpulan, kalau boleh nyatakan anda daripada mana. Contoh tadi kita ada daripada KV, kita daripada IKM, KKTM. Nyatakan anda daripada mana dan sharekan lokasi anda dan soalan. Sebab kami hargai, sebab kami nak tengok sekiranya tak mustahil, sekiranya anda berada di Australia, tapi anda orang Malaysia lah, tapi anda berada di Australia ingin mengetahui bagaimana perkembangan IR 4.0 di Malaysia ini, dan sekiranya anda nak share perkara yang berlaku di negara anda, yang di sana boleh typekan di komen, kerana kita tak ada sesi sharing lah, cuma sharing secara live lah, cuma kita ada di ruangan komen, letakkan di situ, sharekan di situ, insya-Allah kami akan santuni sebaiknya. Jadi bolehlah bacakan beberapa komen bagaimana tentang slot yang kita pertama tadi. Walaupun slot tu saya rasa memang masa agak pendek untuk slot yang sebegitu bagus dengan panel kita yang sangat committed. Jadi kami nak bagaimana anda memandang slot kami yang pertama tadi. Slot kita yang pertama tadi, adakah memberikan puas hati, tak puas hati? Anda boleh kasih rating 1 hingga 5 star lah. 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star, letakkan di ruangan komen supaya ada apa-apa keburukan ataupun kekurangan kami dapat perbaiki untuk slot seterusnya dan juga petang ini dan seterusnya untuk esok. Kalau boleh esok tu memang dah insya-Allah complete, kita dapat semua 5 star daripada anda semua yang melihat. Jadi sudi-sudikanlah untuk memberikan respon kepada kami. Okey, nampak gayanya di holding room kami di sini, Ustaz Asrul Effendi telah bersedia dengan gayanya. Subhanallah Ustaz. Cuma kita sedang menunggu ahli panel kita untuk menyediakan yang terbaik. Jadi sebelum itu ingin saya ingatkan kepada mereka yang telah di-invite melalui sistem Go Training, Go TNA, GoTNA, diharapkan anda dapat mengisi kehadiran anda di dalam di bawah inilah, kita ada letakkan crawler di bawah ni. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengisikan kehadiran di situ. Dan sebelum kita mulakan sesi seterusnya, ingin saya paparkan sedikit promo lah tentang kita punya panel sebelum ni. Siapakah dia sebenarnya, apakah produk dia, bagaimana dia boleh mencapai sampai seorang expertise di dalam bidang education of IR 4.0 ni. Jadi saya akan tunjukkan sekarang.
Okey, jadi saya sharekan di sini sedikit orang kata milestone ataupun milestone lah daripada kita punya panel kita khususnya iaitu Encik Kamaru Zaman berkaitan perkara yang beliau sedang lakukan sekarang. Inilah perkaranya. Inilah beliau seorang saya rasa lebih cantik Encik Kamaru Azman sendiri akan memperkenalkan diri. Jadi tanpa melengahkan masa, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat duduk di tempat masing-masing, bertenang. Bagi mereka terutamanya seorang educator, seorang pensyarah, guru, pendidik, inilah masanya. Anda yang sebelum ini menghadapi masalah untuk mendepani e-learning IR 4.0 version of education, inilah orang yang tepat kami bawakan kepada anda. Kumpul soalan yang terbaik, tanyakan kepada Encik Kamaru Azman ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan floor ini terus kepada Ustaz Asrul Effendi sebagai moderator kita dan juga panel kita iaitu Mr. Kamaru Azman bin Jahidin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi audio okey? Okey ya, dengar suara Alright, terbaik. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Puji syukur marilah kita panjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kesihatan yang diberikan sehingga kita mampu berkumpul walaupun di alam maya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hari ini saya Asrul Effendi bin Hassan sebagai moderator yang akan memandu slot kita pada tengah hari ini lah. Topik yang akan kita bicarakan mengenai Malaysia Educator Ready to Next Challenge. Kita bawakan pakar dalam bidang IR 4.0 iaitu Encik Kamaru Zaman bin Jahidin atau lebih dikenali dengan nama KJ KJ. Apa khabar Encik Kamaru Zaman? Okey Baik. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Okey, Cik Kamaru Zaman, kita hanya ada slot ni hanya ada 30 minit. So sedikit sebaringkas tentang berkaitan dengan Cik Kamaru Zaman Jahidin. Ramai nak berkenal ni sebab ramai yang kata expert dari segi IR 4.0. Okey. Sebab sedikit. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Masa 30 minit ni pada saya memang tak cukup lah kan, tapi lebih kurang saya perjelaskan sedikit. Memang saya seorang asalnya memang engineer Saya saya belajar di Amerika bahagian electrical engineering, kemudian bekerja dengan manufacturing lebih kurang dalam 15 tahun dan kemudian saya berniaga saya menjadi seorang usahawan sekarang ni di bawah orang kata desakan mara juga sebenarnya. Dan saya melanjutkan pelajaran saya di peringkat master sarjana di UTM di bawah Master in IT Technopreneurship. Dan dari situ saya mengorak langkah terus dan saya juga dengan rakan partner saya mendapat pengiktirafan pada MARA sendiri sebagai orang kata penerima anugerah usahawan IT terbaik di 2004-2005 dululah. Dan alhamdulillah sekarang ni masih lagi berniaga hampir lebih kurang dalam 30 tahun daripada tak ada anak, ada ada cucu sekarang ni pun. Okey, dah masih lagi dan cuma peralihan tu saya berubah kepada dulu banyak kepada multimedia, sekarang ni banyak kepada teknologi. Okey. Okey, baik KJ. Kalau dari segi resume, kalau saya baca pun berjela-jela. Panjang. Tak cukup 30 minit Okey, kita terus kepada slot kita pada tengah hari ni. Okey, so dalam masa tempoh 30 minit ni Cik KJ kita akan sedaya upaya memahamkan para peserta agar memahami dan menelusuri fenomena IR 4.0 yang sedang melanda seantero dunia pada masa kini. Okay, kita terus kepada soalan Cik KJ. Apa itu revolusi IR 4.0? Bolehkah Cik Kamaru Zaman terangkan dan hubung kaitkan IR 4.0 dengan sistem pendidikan ataupun lebih tepat kepada kita sebagai seorang pendidik MARA lah kan dan pendidik TVET dan kalau boleh Cik Kamaru Zaman meluaskan horizon pemikiran kepada pendidik-pendidik MARA ni tentang pentingnya IR 4.0 dan teknologi-teknologi yang terkait dengan IR 4.0 dalam sistem pendidikan kita. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Panjang sangat soalan tu tapi saya menjadi beberapa slide lah. Nampak tak slide saya? Boleh saya share slide saya? Okey, boleh. Okey, dah nampak lah. Ada share screen ke?
Ada tak? Tak Saya dah nampak. share screen. Sekejap ya. Saya share Okay. screen. Okay. Boleh Cik Kamaruzaman? Okay, kita menghadapi masalah tentang Ini Cik Kamrul Azman on the way masuk balik. Okay. okay, baik. Screen. Minta maaf banyak-banyak. Ya, tak apa. Alright. Okay. Alright. Okay. Saya dah share screen. Cuma saya rasa tak nampak kot screen saya tu. Okay. Dapat tak? Tak dapat. Okay. Okay, ya baik. Alright. Okay, jadi apa yang dikata dengan digital journey lah, sebelum saya masuk kepada industri 4.0, kita ni dalam proses digital journey. Dia panggil digitization, kemudian dipanggil digitalization dan dipanggil digital transformation. Apa yang kita berada dalam konsep sekarang ni, saya pun tak pasti sama ada kita dalam digitalization ataupun digital transformation. Tapi kita menuju ke arah digital transformation. Kebanyakan daripada kita di Malaysia masih lagi digitalization. Bermaknanya di sini kita dalam konsep daripada analog kepada digital. Contohnya report-report kita semua menulis dengan pakai tangan, ya. Tapi sekarang ni dalam production banyakkan dalam kilang, dalam pejabat semua dah beralih kepada bentuk digital. Dah tak ada lagi dah pakai orang kata apa paper, dia panggil paperless. Dan kalau kita tengok digitalization ni apa dia pula? Bila dah kita masuk ke dalam proses digitalization, di sinilah data-data yang kita capture tu kita kena streamline. Kita kena share kepada orang lain. Kita kena bagikan dia information kepada semua orang. Jadi dengan secara tak langsung kita nampak bahawa kita punya aktiviti ni orang lain pun boleh tengok. Dan orang lain pun sebenarnya boleh tahu ataupun boleh memberi sedikit pandangan tentang bagaimana kita nak improve aktiviti kita. Itu dipanggil digitalization. Kemudian barulah kita pergi kepada digital transformation. Apakah dia digital transformation? Di sinilah industri 4.0. Di sinilah innovation berlaku. Di sinilah banyak dipanggil masa saya pergi ke Barcelona tahun 2017, dia panggil 4 years from now. Dan sekarang ni dah 2021. Dan apa yang saya lihat ketika itu memang menjadi kenyataan sekarang ini. Kalau dulu hanya dalam konsep orang kata proof of concept, POC, tapi sekarang dah menjadi reality. Jadi kalau katakan pihak educator marah ataupun marah sendiri ataupun institusi pengajar marah sendiri dah boleh buat 4 years from now pula di Malaysia. Maybe tahun 2025 yang kita capai, yang mana Malaysia berhasrat untuk mencapai 35% skill workers pada tahun 2025 dengan wujudnya industri 4.0. Okey, apa yang dinamakan digital transformation? Saya share. Digital transformation ni merupakan satu reinventing. Dia bukan apa pun, dia reinventing. Kita reinventing kita punya education system. Kita reinventing kita punya business system. Business model canvas, kita punya business model, business plan. Kita tengok kita punya innovation. Kalau dulu sebelum ada COVID-19, saya rasa ya Allah susah betul saya nak mencerita tentang industri 4.0 kepada orang. Sebab kebanyakan mereka macam a bit ignorance tentang apa industri 4.0. Tetapi sebabkan COVID-19 ni, saya rasa blessing in disguise lah. Orang kata ada hikmah di sebalik kejadian yang buruk tu berlaku, Allah bagi. Saya nampak kita terpaksa. Kadang-kadang kita memaksa diri kita dan kadang-kadang kita terpaksa menggunakan teknologi. Kalau dulu kita masih lagi bersemuka untuk membeli barang, tetapi sekarang tidak. Saya rasa pihak MARA sendiri pun dah support Shopee, dah support e-marketplace dan sebagainya. This is where we call it reinventing the business. Tetapi kalau kita masih lagi tak nak reinvent ataupun tak nak beri satu innovation, kita akan jadi extinction. Itu yang berlaku pada Nokia. 10 tahun sebelum ini. 10 tahun sebelum ini dia menjadi menguasai pasaran. Ya betul, menguasai pasaran, tetapi disebabkan oleh teknologi terbaru iOS, Android masuk, dia ketinggalan. Sebab apa? Sebab apa yang dia berniaga itu bukan untuk kesenangan diri dia,
Sepatutnya dia fikirkan masalah di masyarakat, komuniti. Itu yang sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari segi konsep digital transformation ni, dia ada 4 proses. Pertama dipanggil proses transformation. Di sinilah yang berlakunya businessman, di sini yang berlakunya education, bagaimana dia nak menukar ataupun dia nak transformkan modul-modul dia, proses pengajaran dan sebagainya. Kemudian kita panggil business model transformation. Di sinilah yang berlakunya GrabFood, Panda, Food Panda, Netflix. Mereka ni makin tinggi dia punya bisnes. Kalau untuk pengetahuan semua, pada tahun 2018 tak silap saya, bisnes food dalam Malaysia secara online ni mencecah 604 juta. Jadi kita perlu ambil peluang ini. Ya, kita perlu mengambil peluang ni. Tapi malangnya GrabFood ni bukan Malaysia punya. Orang lain yang punya. Ini keluar yang punya kan. Okey. Di Malaysia saya cerita di Malaysia yang 604 juta tu. Dan kita tengok domain transformation. Kita tengok macam apa yang berlaku pada Amazon. Amazon dahulunya menjual e-marketplace. Tetapi sekarang ni dia dah tukar dia punya konsep. Dia dah perbagaikan konsep menjadi AWS, Amazon Web Services. Dan kalau tengok cultural organisation, di sinilah yang kita perlu mindsetkan orang-orang kita kena transform dari segi kita punya organisasi. Sama ada organisasi dalam bentuk education ataupun dalam organisasi dalam bentuk business. Ya, ini kita nampak bahawa apa yang berlaku dalam digital transformation. Jadi kalau kita tengok, saya bagi satu orang kata satu konsep yang sangat mudah. 1, 2 dan 3 itu industri sebelumnya. Dan sekarang kita ke arah industri 4.0 dan ada setengah daripada kita yang ke arah 5.0. Di Japan dia dah ke arah 5.0 society. Tapi apa yang saya maksudkan dengan 4.0 ni, kalau kita tengok 1, 2 dan 3 ni, kita buat kerja betul, doing things right. Apa yang kita buat sebelum ni tak salah. Siapa kata salah, tu salah lah. Tapi saya tak salah. Cuma cara kita buat tu betul. Kalau kita lihat industri 4.0, kita ke arah satu lagi tahap di mana kita buat kerja betul dengan cara yang betul. Ini satu konsep yang susah. Saya pun jarang share benda-benda ni. Jadi kita nampak buat kerja betul dengan cara yang betul. Ataupun dengan kata lain, kita adding quality into quantity. That is the most important thing. Okay? Jadi kalau kita tengok dari segi cyber physical system, apakah dia cyber physical system ni? Macam orang kata, macam tinggi sangat kan. Tapi kalau kita tengok cyber physical system ni, saya pendekkan dia pada 3C sahaja. Dia panggil communication, control dan juga computation. Kita perlukan communication, kita perlukan network. Sebab tu tadi saya dengar ada sebelum ni ada slot tadi, kita cerita pasal communication, kita cerita pasal 4G, kita cerita pasal 5G. Okay? Kemudian kita tengok pada control. IoT yang pernah disebutkan tadi, IoT dan sebagainya. IoT devices, sensors dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kepada computation, di sinilah kita cerita pasal data-data ni. Data-data yang kita ambil untuk kita compute, untuk kita analyse. Bukan sahaja dari segi educator, tetapi business juga perlu ke arah ini. Kalau dulu orang kata kita berniaga okey, tapi sekarang ni kalau kita berniaga secara lama, saya rasa kita akan ketinggalan. Dalam arti kata lain, cyber physical system atau dipanggil industri 4.0 ni senang saja digitalization of data ataupun info. Data ni dia luas, sama ada di data dalam bentuk teks, audio, video dan sebagainya. Dan kita exchange information ni itu melalui teknologi. Jadi saya cerita pasal teknologi. Kepada mana? Secara real time. Melalui apa? Melalui cyber physical system. Inilah dia cyber physical system. Baru-baru ni Malaysia merasmikan My Digital Blueprint. So ada benda-benda ni semua. Saya akan cuba share lah apa dia. Kemudian kalau kita tengok teknologi pillar ni, apa dia teknologi pillar ni? Yang pernah tadi Dr. Nur Fadli sebutkan, ada 9 tetapi Malaysia ada 11. Dia panggil lagi 2, dia panggil Advanced Material dan Artificial Intelligence. Jadi kalau kita lihat teknologi pillar ni, augmented reality, Internet of Things, autonomous robot, system integration, big data analytics, simulation, cyber security, cloud computing dan additive manufacturing. Di sinilah sebenarnya bagaimana educator mara ataupun pendidik mara boleh mengambil kesempatan. Tapi kalau kita tengok secara kasar, macam mana pula dengan non-technical? Yang ini semua technical. Kalau kita tengok technical ni semua. Ustaz, kita tengok semua technical. Tapi macam mana pula yang buat human resource? Macam mana pula yang buat management? Macam mana pula yang buat accounting? Macam mana yang pula buat ini kan? Saya pernah beri pendedahan kepada UiTM. Sebelum saya beri pendedahan, mentaliti dia orang kata dalam human resource, dia kata dia tak nak ambil tahu pasal industri 4.0. Tetapi setelah saya beri pendedahan kepada mereka, dia kata sekarang saya perlu involve dalam industri 4.0. Sebab apa? Sebab data. Okey. Kenapa data?
data ni, kalau tanya Ustaz tanya saya, apakah yang patut kita fokus? Pada saya, yang pertama, pihak education perlu ada understanding of foundation dalam industri 4.0. Perlu ada. Ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, kita perlu lihat dari segi apa? Kita perlu lihat dari segi big data analytic. Bagaimana kesemua ini perlu kita selaraskan big data analytic ni. Perlu kita tengok dari segi apa? Perlu kita tengok dari segi bagaimana kita nak menganalisa, especially yang buat accounting, yang buat final year report, yang buat orang kata apa company punya report dan sebagainya. Analisis tu penting. Tanpa data kita boleh buat analisis. Tapi tanpa analisis kita tak boleh move forward ke arah yang ke depan. Nampak So dekat sinilah yang saya rungkaikan secara, orang kata secara singkat lah. Kalau ikutkan kelas saya ni Ustaz, panjang tu 2 hari 3 hari Ustaz sebenarnya. Betul. Rungkaikan satu persatu sebenarnya. Alright. Okay. Tapi kalau kita lihat di manakah kita boleh masuk dalam industri 4.0. Kalau di Malaysia rasmikan industry forward. Fokus dia hanya pada manufacturing. Itu tahun 2018. Tetapi sekarang ni kita dah besarkan skop kita. Kita tidak lagi fokus pada manufacturing. Kita fokus pada agriculture sekarang ni. Kita fokus pada education sendiri kita sekarang ni. Kita fokus pada smart city. Kita fokus pada tourism. Kita fokus pada services, human resource, finance, taxation, medical, accounting, transportation, food industry, water industry dan banyak lagi, name it lah. Ya, kalau kita tengok dalam statistik SSM, kita ada lebih kurang 3.9 juta yang register sebagai syarikat. Kalau tengok dalam SME, kita ada 907 SME dan mereka ni dalam kelompok-kelompok ini. Jadi kalau kita lihat memang luas sangatlah dia punya, orang kata apa, penggunaan. Kalau saya tengok ayat ni, humans are at the center. Technologies that enhance human capability rather than replace human capacity tend to win in the long term. Jadi kalau mentaliti orang pertama melihat, IR 4.0, pada mereka hanya robot. Bukan, robot tu satu pillar saja. Antara satu pillars di mana robot ni kita tengok akan menjadi satu target yang paling atas. Kalau kita panggil level tu, robot ni level yang keempat ataupun yang terakhir lah pada saya. Sebab dia become autonomous robot. Tetapi yang lain-lain ni, yang big datanya dengan cloud computingnya, dengan cyber security-nya, saya rasa sangat luas, Ustaz. Back to you, Ustaz. Alright, panjang lebar. Okay, begitu kita kalau kita tengok kesan pandemik COVID-19 ni kan, kesan dia kena juga kepada guru-guru ni sebenarnya. Ya, betul. Sebelum ni laptop kita beli, ada kamera, kita tak pandang pun, tak pernah guna pun. Betul kan? Tapi bila pandemik COVID-19, cikgu-cikgu barulah gunanya kamera tu. Okey, kita berbalik pada topik kita pada ni. Saya ada membaca satu artikel daripada Pusat Bank Data Negara, daripada Pusat Bank Data Negara dan Universiti JPM. Dia kata tahun lepas, pada tahun 2020, dengan anggaran penduduk dunia mencecah 7.6 bilion, betul, perkembangan semasa teknologi meramalkan 50 bilion peranti elektronik yang akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Betul. Ini menunjukkan, Cik Gaji, ini menunjukkan jumlah peranti yang berkomunikasi adalah melebihi jumlah manusia di dunia. Betul. Jumlah peranti itu melebihi manusia di dunia. Okey. So dia buat kiraan setiap manusia memiliki kira-kira 6.58 peranti elektronik. Okey. Daripada data tu, KJ, daripada data tersebut sudah semestinya ia memberi impak dalam kehidupan kita ni lah. Dan betul, apakah peluang pekerjaan yang terhasil dari tercetusnya IR 4.0 dan pada masa kini dan akan datang, dan apakah peluang perniagaan yang boleh kita mengambil kesempatan daripadanya? Okey, terima kasih Ustaz. Jadi kalau saya bagi sedikit pendedahan, kita punya cara hidup sekarang ni dah jadi hybrid dah, Ustaz. Ya, betul. Hybrid. Kalau kereta ada hybrid, sebenarnya manusia pun hybrid sekarang ni. Maksudnya kita ada dua alam kita berurusan. Contoh, cara kita membeli, kita boleh membeli secara fizikal dan kita boleh membeli secara atas talian. Cara kita mengajar, cara kita belajar, kita boleh secara fizikal dan kita boleh juga cara atas talian. Betul tak? Itu lifestyle kita dah berbeza sekarang ni. Kita panggil dia hybrid lifestyle. So jadi sekarang ni disebabkan oleh teknologi, semua ni been connected.
Ya, bila kita kata semua being connected, kita cuba mencari capaian terbaik. Capaian terbaik maksudnya kita perlu memberikan servis yang terbaik. Ya, dari segi macam mana kita mengajar, dari segi macam mana orang menerima pengajaran kita dan sebagainya. Betul. Kalau kita tengok dulu science fiction becoming science fact sekarang ni. Ya, kalau kita dulu angan-angan saja nak buat benda, nak buat kereta terbang, tapi Malaysia belum sampai lagi. InsyaAllah akan datang. Ya, tapi tempat-tempat lain dah ada. Ya, sekarang ni kalau kita tengok bilanya yang terkaya di dunia sekarang ni, siapa dia? Orang yang bermain dengan teknologi. Of time is yang bermain dengan teknologi. Jadi patah balik pada usahawan-usahawan ni, peluang-peluang usahawan ni sangat besar. In fact, saya sendiri pun memang ialah orang kata apa, sebagai seorang engineer ni, memang dari dulu saya dah main. Cuma saya berhenti sekejap sebab saya tengok di Malaysia tidak menyambut benda itu. Jadi bila industri 4.0 masuk, saya terus grab. Saya dah mengkaji industri 4.0 ni 5 tahun sebelum itu. Wow. Okay? Saya pergi ke orang kata apa, ke Europe, belajar macam mana mereka mengadaptasi industri 4.0. Nanti saya akan cerita. Dan cara kita bekerja dah tak sama dah lain dah. Ya? Betul. Kalau dulu kita bekerja secara kau tak datang kerja, kita kena maksudnya tolak gaji dan sebagainya. Sekarang sebabkan oleh COVID-19 kita diberi kelonggaran. Kita diberi kelonggaran. Kita punch pun tak secara fizikal dah. Secara elektronik, ya betul. Mungkin kita ambil gambar, kita pergi dekat site dan sebagainya. So skill yang kita ada sekarang ni perlu kita berubah. Yang ini yang paling penting. Jadi bagaimana kita nak merubah skill ini, inilah yang perlunya pendidik-pendidik MARA. Inilah yang perlukan institusi-institusi pengajian MARA. Dan kalau saya tengok tadi all the pillars, semua berkaitan dengan teknologi. Semua boleh katakan berkaitan dengan Tibet. Tapi saya tak fokus kepada Tibet. Saya fokus secara holistik, secara keseluruhan. Sebab apa? Sebab nanti saya akan explain. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kita ada masalah seperti environment, sosial dan ekonomi. Contohnya macam rumah-rumah setinggan. Kenapa tak guna additive manufacturing? Kita guna 3D printer tapi buat rumah. Macam tadi saya dengar, ada 3D printer nak buat kereta. Tapi kita fokus pada masyarakat kita. Kenapa tak guna 3D printer buat rumah? Possible tak possible? Boleh kalau kita buat kajian. Tapi di luar negara dah ada benda ni. Rumah siap dalam tempoh 1 hari. Secara structure, siap dapat tempoh 1 hari. Dan kosnya lebih murah daripada apa yang kita buat sekarang ni. Pertama. Yang kedua, tengok dari segi ekonomi. Di sinilah bila negara kita ke arah my digital, ke arah my digital ni kita tengok banyak benda-benda seperti geran-geran, MOSTI keluarkan, imbuhan dan sebagainya. Untuk PKS saja bajet tahun 2021 ke 2023 ni 1 billion. Ini peluang-peluang sebenarnya. Dan kalau kita tengok environment, tengok macam mana environment kita. Macam di Selangor ni memang kerap tak ada air. Masalah air tercemar, masalah air apa kan. Jadi penggunaan drone, penggunaan IoT, penggunaan robotik air di atas ni perlu kita kerahkan. Ya, dekat sinilah saya kata social innovation dan technology innovation ni perlu selaras dengan industri 4.0. Jadi kalau kita lihat job 50% pekerjaan baru ni perlu kita reskill pada tahun 2025 sehingga tahun 2025. 5% kebanyakan daripadanya. Jadi kalau kita tengok IR 4.0 will create more highly skill. Bukan dia kata buang orang, tak. Bukan buang orang. Yang dia buang orang adalah orang yang tidak ada skill. Contohnya robotik. Siapa nak mengendalikan robot? Kalau orang lama mengendalikan robot sampai sudah tak siap kan. Okey, sampai sudah tak jadi sebenarnya. Jadi dekat situ kita melihat bahawa kita perlu berubah dari segi nak upgradekan skill. Di sinilah wujudnya pendidik-pendidik MARA tadi, macam apa yang saya dengar sebelum ini, ada mengatakan kita perlu fokus pada pendidik MARA dulu, kemudian baru kita fokus pada student. Tapi kalau kita lihat dari segi konteks ini, bagaimanakah landscape dia berubah? 97 juta pekerjaan baru akan diwujudkan. Pekerjaan lama ni akan hilang 85 juta. Kalau kita tengok contoh macam kita tengok data analisis. Macam saya cakap, data analisis ni dia tidak fokus pada teknologi, tapi dia fokus kepada understanding, problem solving, how to read the data, how to analyze the data. Di sinilah peranan-peranan seperti human resource, peranan-peranan seperti project management, accounting, finance. Jangan tinggalkan dia, jangan sisihkan dia. Mereka sepatutnya dibawa masuk sekali dalam industri 4.0. Industri 4.0 bukan untuk teknologi semata-mata. Kenapa? Nanti saya akan beritahu. Sebab mereka inilah yang createkan the total ecosystem of the technology.
Dia create a total ecosystem of the business dalam industri 4.0. Tanpa mereka tak ada demand. Okay? Jadi kalau kita tengok ada banyak lagi AI, big data analytic, digital marketing yang mana kita buat sekarang ni. Jadi pada pandangan saya, kita perlu sebagai seorang usahawan, kita perlu tengok new product development macam tadi yang Tuan Ustaz tunjuk awal-awal tadi. Saya juga satu orang bekas pelajar MARA sendiri pun membantu dia develop satu produk dipanggil Hibiscus. Hibiscus ni IoT device yang mana buatan Malaysia, bukan buatan Malaysia, didesign di Malaysia tapi dihantar di tempat lain untuk dibuat. New product development, new service development. Service sekarang ni dah bertukar, bukan lagi one off service. Dia ada on demand service, dia ada continuity service. Dia bukan lagi one off. Dan kedua, kita perlu buat macam training on upskill reskilling training. Kita perlu ada business intelligence training. Kita perlu ada smart manufacturing. Macam saya memang attach kepada MPC. Banyak saya kena bantu mereka untuk ke arah smart manufacturing. PKS kita memang dalam keadaan kedahagaan ke arah smart manufacturing. Sebab apa? Dia nak pergi pada economic of scale. Bila population bertambah, demand bertambah, dengan teknologi yang ada tak mampu untuk dia memenuhi permintaan kehendak tadi. Okay. Dalam kita tengok pada smart city, smart township, kita tengok pada smart campus. Pada saya smart campus ni sebab apa? Sebab kalau kita wujudkan smart campus dalam setiap institusi pengajian di MARA, kita telah melatih bakal-bakal pengguna industri 4.0 di luar. Malah juga kita juga mewujudkan bakal-bakal innovator untuk industri 4.0 di luar. Jadi kita ada small community dalam tu yang kita boleh buat smart campus. Itu satu. Jadi kalau kita tengok peluang-peluang ni sangat banyak lah. Ini saya petik daripada orang kata apa, daripada My Digital Blueprint yang baru-baru ni, peluang serantau yang boleh dimanfaatkan. Di antaranya 14 syarikat unicorn di Asia Tenggara bernilai 50 juta bilion, tapi satu pun tak ada di Malaysia. Okay? Tak apa. Bukan kata kita lemah, tidak. Maybe kita Hero Hindustan dikalah dulu, tak apa. Kita belajar. Sebab kita ada population sebanyak 32.9 juta. Kita perlu fokus pada population kita. Dan kita fokus pada luar. Yang pertama. Yang kedua, pendapatan e-dagang melebihi 20 bilion. Okay? Jadi dekat sini, memang kita ni, Malaysia, Asia Tenggara ni, dia punya purchase requirement dia tinggi. Dia punya cara membeli dia tinggi. Kadang-kadang dia beli sikit-sikit, kadang dia beli banyak-banyak. Memang tinggi. Jadi kita sebagai seorang usahawan, kita perlu bantu, dan sebagai seorang usahawan yang buat pengeluaran, dia perlu tengok bagaimana dia nak fit kepada demand ini. Dan Asia Tenggara merupakan pasaran internet keempat terbesar di dunia. Nampak Jadi peluang ni pada saya memang besar lah, memang besar kalau nak tengok kan. Jadi apa yang berlaku dekat yang baru-baru ni, MPC kata produktiviti jangka pulih tahun ini, maksudnya tahun 2021. Jadi kalau kita tengok dekat sini, apa yang perlu kita fokus kepada bakat, kepada teknologi, kepada insentif yang diusahakan oleh kerajaan, pada persekitaran perniagaan dan pada minda yang positif. Jadi kalau kita tengok, kalau kita nak fit kepada 32.6 juta, 9 juta rakyat tadi, mampu tak lagi kita nak bertanam secara lama? Betul Ustaz. Betul. Yang kedua, dapat tak kita hasil yang berkualiti daripada caraan secara lama? Kita perlu beralih ke arah maybe vertical farming ataupun smart farming ataupun penggunaan IoT fertigasi yang buat tanam cili, tanam apa sekalipun. Sebab di sinilah sebenarnya kita boleh buat banyak innovation. Sebab macam apa yang saya dengar tadi, IoT memang betul, IoT ni dia lebih precise, dia lebih menjimatkan dan dia lebih banyak membantu. Kalau dari segi pembelajaran pula, contoh macam dalam konteks gambar ini, kita tak buka lagi ada manual. Kalau dulu kita nak repair mesin, nak repair enjin dan sebagainya, kita buka manual satu-satu. Tapi dengan penggunaan AR, augmented reality, penggunaan VR, virtual reality, kita boleh menggunakan VR, virtual reality ni tanpa ada sebarang orang, kita boleh repair mesin tu dengan baik, dengan baik dan tanpa ada masalah. Dipanggil POC ataupun mistake proof system. Kalau tengok di Russia yang bawah tu, Ustaz nampak lembu pun pakai VR, Ustaz. Lembu. Lembu pakai VR. Kenapa lembu pakai VR? Sebab ini adalah konsep di mana lembu di Russia, dia ada 4 season. Dia ada 4 season. Season yang sejuk, dia tak akan keluarkan susu. Sebab sejuk dan juga sebab grid dia punya rumput tak hijau. Jadi bila dia pakai VR, lembu ni akan nampak hijau saja dan dia masuk ke dalam bilik
itu suasana berubah daripada sejuk kepada yang agak-agak panas, maybe dalam 20 darjah Celsius, di situlah hormon-hormon akan mengeluarkan tenusu. Inilah psikologi yang perlu kita tengok. Nampak tak? Dia patah balik kepada proses. Saya suka sharekan benda ni. Saya bantu syarikat kawan saya, dia buat smart laundry. Pada usahawan-usahawan yang ada laundry, kita boleh buat smart laundry, pasang IoT di setiap benda ni tanpa ada sebarang orang yang jaga. Kita boleh monitor sales kita boleh monitor sabun, softener, kita boleh tahu bila kita nak repair mesin ni, kita boleh tahu aset kita boleh tahu mesin mana yang berfungsi, mesin mana yang tak berfungsi. Dan the best part, kita boleh tahu sales hari-hari. Kalau contoh hari Rabu ni dia sejuk sikit sebab dah tengah-tengah hari ataupun tengah-tengah minggu, dia sejuk sikit. Jadi apa perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Kita buat sale masa ini. Di sinilah business analytic mainkan peranan. Di sinilah sales mainkan peranan. Di sinilah non-technical people yang mainkan peranan dengan bantuan teknologi. Jadi kalau kita lihat Ustaz, memang kalau saya nak cerita memang banyak sangat Ustaz. Alright, back to you Ustaz. Okey, panjang lebar. Rasanya tak cukup 30 minit tu. Okey. Soalan terakhir kita dalam hanya 10 minit lagi. Okey. Right. Mendepani cabaran industri IR 4.0 ni ataupun revolusi penindustrian keempat lah. Pelajar, ni kita tumpu kepada pelajar dan pendidikan lah. Pelajar sebenarnya keluar daripada kebiasaan. Kita perlu menyediakan persiapan pelajar kita ni untuk menghadapi cabaran industri 4.0 lah. Okey, soalan saya, apakah sistem pendidikan kita sudah bersedia dengan teknologi yang seiring dengan IR 4.0 dan adakah kita sudah mampu melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran menepati kehendak industri? Alright. Okay. Soalan yang agak orang kata apa susah lah saya nak menjawab sebab dia ada melibatkan sedikit sensitivity lah. Ya, betul. Sebab apa? Sebab saya juga merupakan panel panel industri kepada beberapa kolej Politeknik Mara, Kolej Politeknik Mara, institusi pengajian Mara dan juga beberapa universiti lah. Di UiTM saya juga fellow pada UiTM dalam konteks Smart Manufacturing Institute. Jadi kalau saya cuba jelaskan sebenarnya dalam konteks industri 4.0 teknologi ni dia tak boleh bergerak sendiri. Kita adalah teknologi canggih macam mana pun sekali Ustaz teknologi itu tidak boleh berfungsi tanpa penggunaan manusia. Okey. Jadi manusia ni perlu pakai teknologi. Itu yang berlaku pada luar negara yang saya cuba nak explain tadi, yang berlaku pada luar negara sebab teknologi yang ada di depan mata mereka pakai. Satu. Yang kedua, teknologi yang mereka nak tu mereka demand. Dan mereka orang yang membuat teknologi ini adalah orang-orang engineer yang tercerita tadi, all the 11 pillars yang mana ada big data, ada IoT dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok manusia ni terbagi kepada dua, satu yang technical, satu yang non-technical. Jadi kalau kita tengok macam saya cakap tadi, adakah Mara nak fokus TVET hanya untuk technical saja dalam industri 4.0? Jadi apakah yang berlaku kepada yang non-technical? Seperti saya cakap human resource, project management, accounting, finance. Saya rasa perlu dimasukkan mereka di dalam kancah konteks demand. Biar mereka tahu apakah itu industri 4.0. Jadi dengan secara tak langsung mereka akan demand teknologi itu untuk memperkemaskan tugasan mereka hari-hari. Okey. Jadi kalau tanya saya soalan, adakah pihak Jurusi Pengajian Tinggi bersedia? Saya rasa mereka sentiasa bersedia. Cuma dari segi satu saja, mereka perlu orang kata ubah sedikit dan masukkan beberapa elemen-elemen yang melibatkan teknologi. Okey, contohlah pada saya, contoh dalam konteks non-technical ataupun yang mereka yang belajar accounting. Apa yang perlu dalam industri 4.0? Pertama, awareness. Bukan awareness lah, pada saya foundation. Understanding of the total infrastructures of industry 4.0. Yang pertama. Yang kedua, fokus kepada big data analytic. Sebab big data analytic ni, siapa yang ambil mathematician, siapa yang ambil orang kata
human resource, accounting, again saya beritahu, perlu ada benda-benda ini, perlu faham how to compute. Jadi dekat sini kita ada dua kumpulan, satu yang implicit knowledge, satu yang explicit knowledge. Explicit knowledge ni mereka yang pakar tentang teknologi, tapi yang implicit knowledge ni orang awam semua. Yang pakar dalam teknologi ni kita boleh kira dengan jari. Kalau ada 32.9 juta rakyat Malaysia, tapi yang pakar mungkin dalam 5 juta, 5 ataupun 3 juta. Tapi yang pengguna yang implicit knowledge ni melebihi daripada pakar. Jadi apa yang kita buat adalah kita perlu seimbang dari segi knowledge balance dia. Jadi bila kita dapat knowledge balance yang seimbang, maka kita akan wujudkan satu society dipanggil knowledge based economy society. Dan bila kita ke arah industri 4.0, saya rasa kita tak ada isu. Cuma isu kita sekarang ni, kita daripada bawah ni kita nak naik ke atas ni sebelum masuk industri 4.0. Itu isu dia. Sebab tu dalam industri dalam My Digital Blueprint baru-baru ni dilahirkan trust nombor, ada 6 trust. Di antara trust tu ada nombor 4 tu dia kata membangunkan bakat digital yang tangkas dan kompeten. Bukan membangun bakat saja, tapi yang tangkas dan kompeten. Tangkas dan kompeten maksudnya cepatlah, cepat mengadaptasi, cepat membangunkan produk dan juga kompeten. Kompeten ni yang boleh tahan lama, yang resilient dan sebagainya. Nampak tak Sebab situ nombor 6 dia kata membina persekitaran digital yang dipercayai. Maksudnya dekat sini, ini saya nak sentuhlah sedikit. Jadi dekat sini apa yang perlu kita tengok pada mereka yang berniaga ataupun pada institusi pengajian ataupun government sendiri, accept lah local product. Walaupun dia baru, tak kisah, walaupun dia baru. Sebab kalau tak ada baru, tak adanya yang lama. Sebab apa? Kalau dulu kita fikir Microsoft, kita mampu pakai Microsoft dengan floppy disk yang ada 13. Tetapi sekarang ni sebab teknologi berubah, dia berubah cloud storage. Cloud saja dah boleh download dah macam-macam. Jadi berilah peluang pada mereka. Jadi bila ada peluang untuk startup macam ini, bila kita kata macam TVET dan sebagainya, ada peluang accept local product dan kita akan bergerak lebih jauh. Dekat sinilah para pendidik perlu memberi lebih banyak input-input positif ataupun yang berbentuk problem solving, yang berbentuk orang kata inovatif, creative thinking dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dalam shift factor dalam industri 4.0 ada 3. Pertama proses, pertama people, kedua proses dan ketiga teknologi. Selalunya orang pandang adalah teknologi. Tidak. Sebenarnya orang pandang pada saya, kita tengok pada people. Sebab apa people ni? Isu dia adalah kita perlu identify the key player. Orang yang nak membangunkan produk. Yang kedua, management support. Kita perlu ada support daripada pihak atasan. Sebab apa? Sebab tak ada mereka, kita tak boleh nak buat kerja seterusnya. Sebab fund dekat dia, regulation dekat mereka. Dan yang ketiga, kita perlu upgrade kita punya skill and experience workers. Jadi dengan secara tak langsung, senang je Ustaz, dari segi people ni ABC macam air batu campur. Tapi tidak sebenarnya, dia panggil attitude, behavior dan juga culture. Kalau kita ada prasarana yang begini, kita akan move ke depan. Tak kiralah dari segi businessman ke, dari segi institusi pengajar tinggi ke, dia sama. Tapi dari segi education pula, kita tak boleh jadi pasif dah sekarang ni. Tidak boleh spoon feed dah kepada student. Dan student pun tak boleh ada dalam konteks dalam konteks pasif. Dia perlu ada dalam konteks aktif. Dia perlu ada apa? Dia perlu problem solving. Dia perlu ada self management. Sekarang ni kita susah nak dapat student yang ada self management. Kadang-kadang ada setengah tempat tu lecturer pergi ke rumah, jemput datang ke sekolah, ke universiti ataupun ke kelas untuk ambil final exam. Sampai macam tu sekali Kemudian kita tengok dia ada tak ke communication skill dia, working with people. Dan yang paling keempat, teknologi use dan juga development. Di sinilah yang kita perlu tengok. Pada saya dari segi TVET ni, practical experience is priceless. Dia memang susah kita nak gambarkan dari segi orang kata practicality. Sebab TVET ni memang practicality. Jadi kalau kita tengok dari segi konteks industri 4.0 di luar, ni saya sentuh dari segi industri. Kalau sekarang ni technical ni banyak engineer. Dan mid skill technician ni adalah local dan juga foreigners. Kalau kita tengok low skill operators ni banyakkannya foreign. Tapi Malaysia bila nak ke arah industri 4.0, engineer ni bukan lagi sebagai skill technical, dia adalah sebagai innovator. Yang ini yang kita perlu lahirkan. Kalau kata institusi ada buat degree in electrical, degree in mechanical, dia dah ke arah innovator dah sekarang ni. Kalau kita dulu buat technician sebagai mid skill, tapi mid skill technician ni jadi specialist dah.
dan kita perlu fokus pada lokal. Dan dulu kita panggil mid-skill operator ni adalah operator luar, tetapi mid-skill operator ni yang boleh mengendalikan automation, yang boleh mengendalikan robot. Jadi dengan secara tak langsung kita telah slowly eliminate dependency of foreign labours dan kita boleh provide a better job upgrade for the local labours. Di sinilah yang kita perlu tengok, Ustaz. Jadi saya sentuh yang satu lagi slide saya. Kalau kita tengok road to autonomous system ni adalah begini flow dia. Kita ada komputer yang kita ambil daripada analog kepada digital. Kita ada IoT yang kita automatically dapat data daripada sensor-sensor kepada digital. Dan semuanya kita akan simpan kepada dalam cloud computing. Di sinilah big data wujud. Dengan adanya big data ini, first step kita boleh buat decision making. Tapi sebelum kita buat decision making, ada 3 proses dipanggil ke arah digital big data. Pertama dipanggil descriptive analytic, apa yang berlaku. Yang kedua dia panggil predictive analytic, apa yang akan berlaku. Yang ketiga dia panggil prescriptive analytic, apa yang akan berlaku. Bagaimanakah kita boleh menyekat daripada berlakunya benda ini. Jadi dekat sini dengan adanya data-data ini, maka wujudnya artificial intelligence. Data-data yang banyak kita ambil tadi ini, kita akan buat machine learning, kita akan buat deep learning, dan daripada deep learning, daripada machine learning, maka lahirlah autonomous robot. Jadi dekat sini, flow saya sini pun, saya dah nampak peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang educator untuk mengajar mereka-mereka yang berminat dalam bidang IR 4.0. Tapi terus terang saya kata, IR 4.0 is not meant for technical person saja, is meant for everybody. Jadi kalau ekosistem kita tidak bergerak begitu cantik, saya rasa teknologi kita akan berada pada kancah yang macam itu saja. Dia tak pergi lebih jauh sebab tak ada demand. Tak ada demand. Jadi kita perlu wujudkan demand itu. Dalam bisnes ni kita perlu tengok demand, ya. Baru ada kita buat produk. Kalau tak ada demand tak boleh buat produk. Tapi nak membuatkan demand tu, macam mana kita perlu mengajar supaya implicit knowledge ni mempunyai pengaruh untuk membuat demand. Dekat situlah yang saya lihat dari segi kancah orang kata pendidikan, usahawan dan sebagainya. Satu yang saya nak share sebelum habis ni Ustaz, saya suka saya nampak Mara tu Ustaz, M-A-R-A. Mara kita punya mindset M maksudnya mindset, kita punya mindset perlulah positif. Yang pertama. Yang kedua, kita punya action perlulah proaktif. Macam mana nak jadikan action kita proaktif? Dengan adanya data-data tadi, dengan adanya analitik tadi, yang mana kita boleh buat ramalan, kita boleh buat alert dan sebagainya. Dan yang ketiga kita panggil result. Result yang kita ada, perlulah kita dapatkan result yang efektif. Dan yang akhir attitude. Attitude kita perlulah attitude yang produktif. Jadi dengan adanya Mara ini, kita dah ke arah industri 4.0, impact kepada educator dan impact kepada entrepreneur sangat luas. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu learn, unlearn dan relearn. Back to you Ustaz. Okay, baik. Okey, dengan panjang lebar Cik KJ tak cukup rasanya, mungkin ada slot lain selepas ini. Mungkin BKT boleh memikirkan sesuatu peluang untuk kita jemput lagi Cik Kamruzaman bin Jahidin. Okey, akhir kata kesimpulan yang dapat saya rumuskan pada slot ini Cik KJ tidak dapat tidak masyarakat kita memerlukan satu anjakan paradigma, dan kita sebagai pendidik harus keluar daripada pandangan sarwa ataupun pemikiran biasa untuk menjadikan budaya kita relevan dengan kehendak zaman sekarang, zaman yang seiring dengan IR 4.0. Okey, itu saja. Terima kasih kepada Encik Kamruzaman atas perkongsian ilmu yang sangat lengkap, sangat padat untuk kita pada tengah hari ini. So, semoga dengan ilmu yang diberikan ini dapat mengubah landasan berfikir warga Mara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Kamruzaman. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Adlan di BKT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Kamruzaman dan juga Ustaz Aswad Effendi. Memang something yang macam mind blowing dan tremendously amazing presentation daripada Encik Kamruzaman. Memang nampak berstruktur, cantik pengembangan idea Encik Kamruzaman tu, sehingga kan Encik Kamruzaman sendiri mewujudkan satu akronim untuk Mara. Apa itu Mara tu sendiri. Slide pun cantik. Semangat. Betul. Ni Encik Kamruzaman buka balik. Itu mindset, action, result, attitude, efektif dan juga produktif. Yang saya tertarik tu Encik Kamruzaman tentang ayat di bawah tu, learn, unlearn dan relearn. Sebab sebelum ni saya pernah dengar
kita hendaklah bersedia untuk belajar, mengajar dan diajar. Perkara tu memang diadaptasikan di dalam IR 4.0 punya slide daripada Encik Kamrul Zaman. Terima kasih banyak kerana telah membuka mata kami sebagai salah sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk membawa nama TVET tu sendiri. Apatah lagi mereka yang ramai mendengar ni Encik Kamrul Zaman adalah daripada golongan educators, pendidik, pensyarah dan juga mereka yang mendukung TVET Mara ni sendiri. Terima kasih sekali lagi Encik Kamrul Zaman. InsyaAllah kita akan bertemu lagi maybe dalam slot yang lain. Memang khas untuk Encik Kamrul Zaman untuk membentangkan panjang lebar dan kongsi bersama kami. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Asrul dan juga Encik Kamrul Zaman.